Namun hadirin hadirat sekalian, dalam kegairahan hampir 2 minggu kita berada dalam pesta demokrasi ini, kita tak dapat nafi ada di kalangan kita yang telah mencedera serta memperkosakan pesta demokrasi ini, sehingga akhirnya benda yang asalnya benda molek, pesta ni maknanya benda gembira, benda seronok, meriah, tapi akhirnya dibalut dengan dosa dan noda. Dosa kerana kita langgar SOP yang digariskan oleh Allah menerusi rangkaian-rangkaian ayat dalam surah Al-Hujurat. Kita nak buat apa-apa, kita kena ikut toke kita, Allah Ta'ala. Tidak boleh meletak jati, papan di jauh, di belah-belah. Jangan ikut kehendak hati kita di bawah perintah Allah. Allah beri panduan, mu buat begini. Tapi ada pula orang dia kata, relax lah ustaz, seberianya ni pertandingan kan biasa lah, kutuk-kutuk tu normal, macam tengok bola ke. Tuan-tuan, itu tak sama. Esok kita nak tengok World Cup, tuan-tuan sokong Jerman, ni sokong England, kita kutuk tu lain. Orang yang bergelumang dengan nafsu amarah, tandanya adalah bila dia dah mula melihat benda baik dan benda jahat adalah sama. Itu bahaya tu. Orang yang dah dikuasai nafsu amarah. Dalam ilmu tasawuf, orang yang nafsu amarahnya tinggi, dia tak menyesal bila buat jahat. Bahkan dia kadang-kadang lega dan gembira kalau dapat buat benda itu. Contoh, kalau dia dapat maki orang, Allah nyenyok tidur, something wrong. Padahal maki itu jelas dalam Quran, wailul likulli humazatil lumazah, cilakalah orang yang mulut maki. Macam mana awak kata awak boleh lega? Awak boleh hidup, Tuhan celakakan awak. Kita celaka mak kita pun kita tak nyenyak tidur. Ini saya maksudkan, orang kalau dah mula merasakan benda baik dan jahat adalah sama, dia sedang dikuasai oleh nafsu ammarah. Saya ingin mengajak tuan-tuan, dalam Quran ada satu surah khusus yang Allah turunkan untuk atur macam mana kita sama kita orang Islam nak berkawan, nak berbaik. Kita duduk bawah perintah Al-Quran, tegakkan syarak dengan undang, tegakkan adat yang dipegang, tegakkan amanah yang disandang, tegakkan hukum yang ditimbang, betulkan lantai yang terjongkit, betulkan dinding yang tergetah, betulkan tiang yang terpalang, betulkan apa yang berjual. Allah dia lebih kenal dan tahu kita berbanding orang lain. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa yang lebih baik peraturannya daripada Allah? Kalau kamu yakin, Allah Ta'ala sebut suratul Maidah ayat 50. Apakah benda-benda dalam surah Al-Hujurat yang bagi saya melihat benda ni memang dilanggar habis-habisan sepanjang pesta demokrasi ini. Surah Al-Hujurat ni kita kena fahami, dia adalah satu manhaj pembentukan dan susunan tata cara umat beradab. Surah Al-Hujurat. Lepas tu tuan-tuan, kalau kita nak jadi baik, tengok dalam surah Al-Hujurat. Kata Said Qutb dalam uraiannya dalam Fi Zilal Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat, pertama dia ada adabul mu'minin ma'an nabiyihim. Pertama dia ajar adab macam mana awak dengan Nabi. Nabi ni walaupun dia seorang yang mesra, suka bergaul, tapi ada adab bila kita dengan Nabi. Suara kita, level mana, semua ada dalam surah Al-Hujurat. Yang kedua, at-tathbit minal akhbar. Allah didik dalam Hujurat, berita yang dapat mesti awak tathbit dulu. Pastikan betul, tabayun. Bukan tibayun, tabayun. Ni tibai tu, tabayun dulu. Yang kedua, as-suluh bainal ukhwah. Hendaklah kamu damaikan antara dua puak pelagah. Itu dalam surah Al-Hujurat, saya akan terangkan. Yang keempat, an-nahyu anis sukhriyah waz-zann wal ghibah. Allah haramkan sombong, sangka buruk, ngumpat. Ini kan pelanggaran paling besar kita sepanjang pesta ini. Yang kelima, akramakum atqakum. Yang paling mulia di sisi aku, paling tinggi takwa. Dan yang keenam, haqiqatul iman wa thabatu alaih. Allah terangkan tentang hakikat iman dan macam mana nak mengukuhkan iman. Apa perkara-perkara yang dititahkan oleh Allah dalam soal pergaulan kita sesama kita orang Islam? Nombor satu sekali, bertabayunlah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu
antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, kalau datang satu orang fasik bawa berita, cek dululah cerita dia itu, supaya tidak mencelakakan kaum lain kerana berita yang kamu dengar itu kerana kebodohan kamu, yang akhirnya kamu menyesal pula dengan perbuatan itu. Tuan-tuan, ini ayat Quran 1000 tahun lebih dah turun. Dia nak mendidik kita, telitilah kebenaran. Saring sebelum sharing. Kita kena ada kecermatan digital. Sebelum sebar, amalkan konsep 2R, research and responsibility. Ada penyelidikan, ada tanggungjawab. Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Mesej kita dapat forward ke orang tanpa kita cek betul ataupun tidak. Kalau ianya fitnah, jahanam kita. Baik itu kata orang tua-tua, manusia kalau cermat, negara setosa, rakyat selamat. Bila kita cermat, sebarang kerja membawa hikmat. Dalam hidup bersikap cermat, bertelinga nyaring, tajam melihat, dalam berkata lidah pun hemat. Kalau kita imbas balik peristiwa ketika Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dulu tuan-tuan pernah kena fitnah. Ada skandal dengan seorang sahabat nama Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Ketika masa tu, kalau istilah kita lah, WhatsApp group masa tu dah penuh mesej menceritakan kronologi peristiwa Aisyah ni, konon ada skandal ini tadi. Ketika suasana Madinah begitu panas, bagaimana Allah sejukkan balik? Kita tengok cara Allah Ta'ala. Pertama, Allah perintahkan tenang dulu. Dapat cerita, bertenang. Jangan bertendang, bertenang. Ini tendang selalu meja, jangan. Bertenang dulu. Itu Nabi sebut at-ta'anni minallah wal ajlatu minasyaitan. Tenang itu dari Allah. Lorat, tergesa-gesa, terburu-buru, itu setan. Yang hadis riwayat Abu Ya'la Al-Baihaqi. Ada satu riwayat kata Ibnu Abbas, Nabi menyebut innal hadiya salih wa samtu salih wal iktisadu juz'un wa juz'un min 25 juz'an min an-nubuwah. Tenang ini adalah 1/25 bahagian daripada sifat kenabian. Baik itu orang yang relax, dia membawa sifat Nabi. Orang tergesa-gesa apa semua, dia membawa sifat setan. Tapi dah jadi memang perangai manusia, kata Allah, dia memang perangainya tergesa-gesa, lorat, terburu-buru. Khuliqal insanu min ajal saurikum ayati fala tasta'jilun. Manusia ni tabiatnya, kata Allah, suka tergesa-gesa. Nanti aku akan tunjuk pada engkau tanda-tanda azab aku, maka janganlah kamu minta azab tu datang dengan segera. Surah Al-Anbiya ayat 37. Allah sindir manusia. Awak banyak dengan benda lorat, tapi azab awak tak nak pula, nak lorat azab. Kalau turunkan sekarang, seolah begitulah. Dia perangai terburu-buru ni sejak pada ciptaan Nabi Adam lagi. Nabi Adam ketika diciptakan, dia pun terburu-buru. Terburu-buru nak terus bangun, nak pergi makan. Ada satu asbab nuzul kepada ayat suratul Isra ayat 11. Wa kanal insanu ajula. Manusia ni perangainya terburu-buru. Kata As-Suddi, ni ulama tafsir, ketika roh ditiupkan pada Nabi Adam, roh tu masuk ikut kepala. Kemudian dia bersin. Acum Nabi Adam. Kemudian malaikat pun kata kepada Nabi Adam, cakap Alhamdulillah. Maka Adam cakap Alhamdulillah. Allah pun jawab, aku rahmat pada engkau. Kemudian ketika roh tu sampai ke mata dia, terus dia ternampak buah-buahan di surga. Ketika roh tu sampai ke kerongkong dia, dia mula terasa nak makan pula buah-buah yang dia nampak itu. Dia pun melompat sebelum rohnya sampai kedua kakinya, sebab terus nak pergi menuju buah surga. Maka turun firman Allah, wa kanal insanu ajula. Inilah perangai manusia. Dia jump into conclusion, dia rush into judgment. Perangai manusia, dia tergesa-gesa. Jadi nombor satu, Allah Ta'ala ajar tenang dulu. Apa benda tenang. Nombor dua, dapat satu-satu berita ketika fitnah zaman Aisyah itu. Nombor dua yang Allah Ta'ala ajar, sangka baik dulu. Awak kenal dengan Aisyah lama, awak dapat berita ni entah daripada siapa ngantar, awak pun tak kenal siapa ngantar. Tapi awak lebih percaya orang yang awak baru kenal dia hantar cerita. Sedangkan Aisyah ni awak dah kenal lama, awak tak nak sangka baik sikit, abuk langsung.
laula is sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Allah tanya, kenapa ketika kamu mendengar berita bohong itu, kamu tak nak bersangka baik dulu pada orang? Sangka baik dulu. Mana bila orang cerita Aisyah ada skandal dengan seorang, iya ke? Dia kena ada gitu. Dia kan isteri Nabi, sangka baik dulu. Ini tidak. Aisyah ada skandal, iya, iya selalu. Jangan, ini surah An-Nur ayat 12. Kemudian Allah ajar lagi, turun berita yang tak ada kait dengan awak usah busybody. Laula is sami'tumu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Mengapakah kamu ketika mendengar berita itu tidak berkata, kita takkan bercakap benda-benda yang macam ni, maha suci engkau wahai Tuhan, ini semua bohong semata-mata. Surah An-Nur ayat 16. Jangan busybody, it's not your problem, mind your own business. Benda yang tak sepatut bukan masalah kita. Yang keempat, Allah Ta'ala arah siasat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang beriman, kalau orang fasik bawa berita, jangan terus dengar. Fasik ni benda tuan-tuan, dia begini. Orang Malaysia sekarang, dia kalau nak dapat berita, dia dapat pada sumber mana? Dulu zaman kita budak, nak tengok berita ayah mak kita dulu, tengok berita pukul 8. Habis sembahyang maghrib, lorat balik rumah nak tengok berita pukul 8. Lepas tu kalau zaman dulu pukul 10 tengok Dunia Jam 10, tu je lah kerja. Tengok Salah Zakaria namanya, tengok berita pukul 8, pukul 10. Tapi sekarang 86% orang kita mendapatkan berita guna media sosial. Maknanya dulu berita ni ada satu profession namanya wartawan. Wartawan ni orang yang ada etika. Dia belajar bagaimana nak jadi wartawan, berita nak saring tapih stakeholder ke apa, dia ada kira-kira dia. Tapi sekarang semua orang boleh buat berita. Dan sekarang ni 77% orang kita pula ambil berita dalam WhatsApp. Bayangkan, kita tak tahu siapa pun yang bawa cerita itu. Sedangkan dalam agama, orang yang bawa berita, dia kena ada sifat kenabian. Sebab kalau kita aja perkataan Nabi, Nabi ni asal daripada perkataan naba'ah. Naba' maknanya berita. Nabi ni bawa berita. Maka pemberita, reporter, wartawan mesti ada etika kenabian. Sidik, amanah, tabligh, patonah. Tak ada empat itu, fasik. Mudah faham. Dan sekarang fasik ramai. Fasik ni kata ulama, al-khuruj anil haqq. Orang fasik ni orang yang keluar daripada kebenaran, tak nak berada ke atas kebenaran. Dan hari ni orang fasik memang melambak-lambak. Apa tanda burung perempat, burung bergedek di patung angsa, apa tanda kiamat dekat. Orang fasik bermaharaja lela. Kalau nak kenal orang fasik, perangai buruk, lidah terbalik, berjanji mungkir, beramanah licik, tipu menipu dia pun cerdik, membohong orang dia pun asyik, lidah bercabang, hati bercupang, mulut manis, hati melengkih, lidah lunak, hati tak cedak, muka elok, di belakang berkelok, mulut manis, hati bak iblis, mulut ramah, hati menyumpah, mulut muji, hati mencaci, mulut bermanis, hati dendam tak habis, depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Sebab itu dalam Quran 54 kali Allah ulang perkataan fasik. Dalam bentuk kata nama isim 44 kali, dalam bentuk fi'il ada 10 kali. Apa sebab? Ada masa Tuhan guna fiskun, fusukun, fasikun, macam-macam. Mana nak menggambarkan orang fasik ramai. Dan orang-orang fasik inilah yang menyampaikan berita sekarang ini. Adakah tak boleh terima langsung? Tak. Allah Ta'ala sebut fatabayanu, bukan faruddu. Sekiranya orang fasik bawa berita, tolaklah. Tak. Allah kata timbang-timbang dulu. Mana jangan terus telan. Dengar 10, satu boleh pakai, 9 belum tentu. Jadi ini yang pertama, tabayun.